Masuk rumah, saya daripada Bukit Beruntung datang sini bersama isteri saya. Mana dia tah? Kat bawah ke kat atas saya tak pasti. Katakanlah anak-anak saya tak ada keluar mengajar semua, rumah kosong. Sama ada rumah kosong atau rumah ada orang, kejap lagi lepas ceramah saya balik. Balik je buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Udah. Tapi kalau dengar ada orang jawab, sedangkan rumah kita kosong, tutup balik, lari. Jangan tunggu. Itu kan ya. Sebab jin dia jawab, tapi kita tak dengar. Tapi kalau dengar, penyamun lah tu. Udah, lari, selesai. Tu bagi salam. Untungnya bagi salam. Kan ya, cukup-cukup seronok. Maka anugerah untuk kita masuk syurga hanya dengan ucapan salam sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Pertama sekali, alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah lagi umur kita, Allah panjang lagi umur kita. Setelah berlalu setahun 1444, kita masuk pada 1445. Moga-moga dengan umur baru ini atau tambahan umur baru ini merupakan ruang kemanfaatan bagi hidup kita. Dan kalau adalah kekurangan pada umur yang tahun yang lepas, maka segeralah memohon keampunan daripada Allah dan perbaiki segera kehidupan kita, kerana tak ada orang lain yang mampu mengubah diri kita melainkan kita sendiri. Jutaan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menjemput. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini jam dia sikit sahaja daripada Bukit Beruntung ke sini. Biasanya saya daripada ke Bukit Beruntung tu lebih kurang 1 jam, ataupun kalau jam sikit 1 jam 15 minit. Pagi tadi saya kuliah duha di surau STP, Surau Taman Permata, 1 jam 15 minit, lebih kurang macam itulah. Tapi malam ni lebih kurang 1 jam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada malam dalam kita menyambut pada setiap tahun, tuan-tuan, pada setiap tahun juga puan-puan, pernahkah kita terfikir bahawa ini adalah peluang, ruang yang sedang Allah bagi, ataupun kita hanya sambut, baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun, kemudian tahun depan pula baru datang baca doa balik? Contoh-contoh. Maka terpulanglah pada diri kita. Jadi pada malam yang berbahagia ni, pada muqaddimah awal, jom kita fikir sekejap. Contohlah contoh. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pada surah Taubah, surah yang ke-9, pada ayat yang ke-36 terutamanya. Perenggan awal ayat itu Allah kata, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Contohnya, separuh daripada ayat itu ilal akhiril ayat.
Allah kata bilangan dan perhitungan bulan di sisi Allah itu adalah jumlahnya 12 bulan. 12 bulan ini bukan kerja orang putih, bukan. Tapi kerja orang putih curi maklumat daripada orang Islam dalam Al-Quran. Yang orang putih tahu, orang barat tahu, orang Islam sendiri tak tahu. Dia tak ambil peduli tentang isi kandungan Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallah. Sesungguhnya perhitungan bilangan bulan di sisi Allah ithna asyara syahran. Jumlahnya 12 bulan. Semenjak bila ada 12 bulan itu, fi kitabillah, termaktub dalam Al-Quranul Karim, dan yauma khalaqas samawati wal ar, semenjak Allah cipta langit dan bumi lagi, dah ada jumlahnya 12 bulan. Komplit. Tapi sayang, jom kita muhasabah sekejap sebelum start. Kita boleh faham dan boleh hafal bulan orang putih yang mereka copy and paste tu ada. Kita boleh hafal January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Expert dari mula sekolah sampailah pencen kerja. Tapi bila sebut tentang bulan Islam yang ada dalam Quran, cucu tanya atuk umur 70 tahun, atuk, bulan Islam kan mula dengan Muharram. Lepas Muharram atuk kata Muhalal. Kan? Sampai tua dia tak hafal. Nasib baiklah ada apa nama nasyid. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'edah, Zulhijjah. Ada nasyid pun tak hafal juga. Entah apa kita buat dalam hidup kita. Contoh, itu muhasabah tentang diri kita yang mengaku Islam. Dalam Quran 1400 tahun dulu lagi Allah dah cerita dah bulan-bulan itu. Sampai sekarang tak dapat kita hafal. Muqaddimah untuk kita ingat bahawa manusia itu sifatnya lalai. Sifat dia lalai. Allah khabarkan berulang kali dalam ayat yang mudah, wal asr innal insana lafi khusr. Ruginya manusia. Rugi sungguh-sungguh. Walaupun keuntungan sentiasa mendatanginya, tapi dia selalu memilih kerugian. Jom kita renung sekejap 360 hari yang berlalu, 1444 Hijrah. Adakah kita golongan yang merebut pahala atau kita membiarkan dosa berganda-ganda? Adakah kita memilih waktu 1444 yang lepas ini setahun untuk cari syurga, ataupun kita membesar dan melapangkan jalan kita ke neraka? Ataupun adakah tahun ini atau tahun lepas adalah tahun yang manfaat atau tahun yang memudaratkan kita? Hanya kita boleh jawab. Hanya kita dan Allah sahaja yang mengetahui. Tetapi hakikatnya, kalau kita tidak bangun mengubah diri kita, maka tak ada siapa boleh buat. Jadi tugasan pertama kita pada malam ini, pertama sekali ucap Alhamdulillah dengan umur baru yang Allah tambah. Yang kedua, muhasabah diri. Tanya apa selama ni aku buat. Tidur, bangun tidur. 70 tahun dah. Tidur, bangun tidur. Doa bangun tidur, tak ngapal-ngapal. Tidur 70 tahun dah. Doa tidur, tak hafal-hafal. Kelalaian manusia. Kan? Benda mudah, bukan ngapal Quran. Saya ada sekolah tahfiz kecil tuan-tuan di Bukit Beruntung. 20 pelajar perempuan, 26 pelajar lelaki. Ada di Bukit Beruntung. Lebih kurang 11 tahun dah saya buat sekolah tahfiz. Kadang-kadang anak-anak kita yang umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, sekejap je masuk. 7 bulan, 8 bulan dapat 4-5 juzuk. Usaha.
Kerana apa? Kerana dia tak ada pilihan. Dia dipaksa untuk ngapal. Last kali dia ngapal. Kita sebab banyak pilihan. Pilihan kita tidak mengapal. Jadi tak ada siapa pun yang marah dengan kita. Tapi akhirnya, bukan kaca surah yang 3-4 juzuk tu. Kadang-kadang surah lazim daripada surah Ad-Duha turun sampai An-Nas pun kita tidak mampu menguasainya. Begitu dahsyat sifat manusia. Ini mukadimah, belum start lagi. Itu kan belum start. Mukadimah dulu bagi faham. Kita bangun pagi. Bangun pagi, ambil wuduk. Nabi sebut dalam hadis apa? Nabi kata barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baginya Allah buka 8 pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Hanya ambil wuduk dan selepas itu berdoa. Berapa kerat yang beramal dengan doa tersebut dan berapa ramai manusia yang sengaja meninggalkan tawaran dan offer daripada Allah Subhanahu wa taala. 1. Subuh, azan subuh. Nabi kata raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa kerat manusia yang buat dan berapa ramai manusia yang menidakkan tawaran, sombong dengan tawaran dan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Nabi kata solat berjamaah itu 27 kali ganda lebih baik dari solat sendirian. Berapa kerat manusia yang benar-benar inginkan tawaran Allah, rebut peluang berbanding manusia yang sombong, bongkak dan takabur dengan Allah. Sombongnya iblis itu boleh tahan kerana dia dicipta dari api. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi kalau kita manusia sombong, dahsyat, lupa asal usul. Iblis dicipta dari api, Nabi Adam dicipta dari tanah, Hawa dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri paling atas dan paling bengkok, riwayat Imam Al-Bukhari. Kita bukan. Kita dicipta dari setitis air mani yang cuma datang dari tempat pembuangan najis di celah kangkang aja. Bayangkan manusia dicipta dalam keadaan yang begitu hina, tapi nyombongnya boleh tahan. Nasib baik Allah tak cipta kita dari emas 916. Kalau Allah cipta kita dari emas 916, lebih sombong. Allah panggil hayya 'alas salah. Lalu sebelah masjid nampak orang solat, break tak makan terus. Hayya 'alal falah. Bukan tak dengar telinga, tapi telinga hati udah lama pekak lagi tuli. Udah. Dan Allah khabarkan dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 176. Ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Siapa? Kita. Kalau kita termasuk dalam golongan tersebut, balhum adal. Malah mereka lebih teruk dari binatang ternakan. Boleh rujuk dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Baik, itu muqaddimah. Dan ni baru nak start. Ya, malam ni kita nak sembang satu tawaran besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan syurga dia. Dia tawarkan pada kita. Kita kalau MM bagi tawaran dan offer berebut-rebut. Kalau Giant bagi tawaran berlumba-lumba manusia. Tapi Allah tawarkan syurga, keampunan, tingkatan iman yang tinggi. Kita buat tak peduli je. Kita lihat tawaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam jalan-jalan ke syurga Allah. Ini tajuk kita pada malam ini. Ya. Untuk tahun baru ni, mungkin pada tahun yang lepas kita mengabaikan jalan kita ke syurga. Mungkin kalau kita rebut pun sikit-sikit sahaja. Tapi ada tak petunjuk dari Nabi? Ada.
maka kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada an Abi Hurairah annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah fa'anbi'ni bi'amalin in amiltu bihi dakhaltu jannah. Qala afshis salam, satu. Wa atibul kalam, dua. Wasilul arham, tiga. Wa qumu billaisi wan nasu niyam, empat. Dan tadkhulul jannata bisalam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang dan dia bagi tahu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong bagi tahu aku apakah amalan yang mendatangkan aku ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Apakah amalan yang membolehkan aku datang ke syurga Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama sekali, afshis salam, sebarkanlah salam. Satu. Ini kita akan kupas perlahan-lahan. Yang kedua, wa atibul kalam, iaitu cakap benda yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik, duduk diam. Yang ketiga, wasilul arham, kukuhkan hubungan silaturrahim. Dan yang keempat, waqumu billaili wan nasu niyam, bangunlah solat di waktu malam ketika manusia lain tengah tidur. Kalaulah empat hal ini berada dalam kehidupan kita, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk syurga dalam keadaan penuh dengan sejahtera. Ini tawaran Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan, highway yang Allah sediakan, bukan jalan bengkang-bengkok, bukan. Ini jalan highway yang besar. Siapa nak masuk syurga? Maka tahun ini kita nak rebut jalan-jalan ke syurga Allah. Kenapa nak rebut, Ustaz? Beramal kerana syurga Allah tu sihat ke, Ustaz? Ikhlas ke? Sihat. Ikhlas. Kenapa? Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 133. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah kurniakan kepada orang yang bertakwa. Maka perjuangan kita pada tahun baru ini, pertama, jangan tangguh-tangguh. Kedua, banyak minta ampun. Ketiga, banyak amal untuk beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran surah ketiga ayat 133. Salah satu daripada jalan ke syurga ni yang kita bincang malam ini. Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Masjid kita nama apa? Masjid kita? Masjid Kampung Kelangit. Oh, tak ada nama-nama khas, tak ada ya. Senang. Ada orang masjid tu nama dia Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Dia jadi pengurusi sampai dia berhenti. Dia pun tak kenal siapa Abu Bakar. Bahaya juga. Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia tak kenal siapa. Dia jadi AJK ni 16 penggal. Sampai matilah. Tak. Siapa Abu Hurairah? Jangan kata, oh Abu Hurairah. Oh, macam tu je. Tak. Abu Hurairah, dia lahir bukan orang Islam. Dia lahir bukan Islam. Asal namanya Abdus Syam, hamba kepada matahari. Ketika dia jahiliah, itu namanya Abdus Syam. Tak lama kemudian dia dapat hidayah dan petunjuk. Dia dapat anugerah Islam daripada Allah Ta'ala. Dan Nabi bagi kepadanya nama Abdul Rahman. Sahabat tanya, kenapa banyak sangat nama Abdul Rahman?
Nabi kata dua nama ahabba ilallahi azza wa jalla, dua nama yang paling Allah sayang dalam seluruh nama. Yang pertama Abdullah dan yang kedua Abdul Rahman. Jadi tuan-tuan yang ada nama Abdullah dan Abdul Rahman, tak payah tukar rasa nikmat tu. Isteri-isteri yang ada suami nama Abdullah dan Abdul Rahman, tak payah suruh dia tukar John dan Richard. Tak payah. Kerana dua nama itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdullah dan Abdul Rahman sudah tidak popular nama, termasuklah kepada orang Melayu. Orang Melayu ni dia nama dia makin panjang sampai jabatan JPN terpaksa banyakkan kotak. Banyaknya nama. Seorang tu ada 3-4 kalimah. Ada seorang anak murid saya dulu nama dia Muhammad, Andrew, Daniel, apa nama tah? Tapi bin Azhar. Itu kecil nama ayah dia tu. Nama dia tu panjang. Baik, nama ni bukanlah satu nama tu menandakan dia masuk syurga, bukan. Tapi nama, kalaulah kita pilih nama yang Allah suka, yang Nabi suka, maka insya-Allah mungkin dengan kebenaran dan keberkatan itu menjadikan kita dapat buat baik. Ini nama Abu Hurairah. Abu Hurairah dia adalah seorang sahabat yang hidupnya zaman Nabi, zaman Abu Bakar sampai kepada zaman Saidina Umar. Dia meninggal di kala umurnya 78 tahun di zaman Umar Al-Khattab. Abu Hurairah hidup dan mati buta huruf, hafal 30 juzuk Quran. Abu Hurairah hidup dan mati buta huruf, meriwayatkan 5,374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita SRP, SPM, diploma, degree, master, PhD, Quran tak tahu ke mana. Buta huruf Abu Hurairah. Itu. Jadi kita kena usaha sikit kelebihan dari kelebihan Al-Quran. Abu Hurairah dia ni adalah perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis berbanding orang lain. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Semua orang tahu dia suka dengan kucing. Ni nak bagi tahu pada orang perempuan siapa yang suka bela kucing. Hadis yang cerita kata Nabi bela kucing, bohong. Tak ada hadis sahih. Jangan pandai-pandai bohong. Hadis kata Nabi tak benci, ya betul, binatang tak boleh benci. Tapi Nabi tak bawa kucing masuk di dalam rumahnya. Abu Hurairah bela kucing, tapi dia tak bawa kucing masuk dalam rumahnya kerana binatang najis, bukan tempat dia dalam rumah. Jangan guna hadis palsu kononnya Nabi sayang kucing, bela kucing. Tak ada satu hadis pun kami yang mengaji hadis ni jumpa, melainkan hadis-hadis tu adalah palsu. Tak ada hadis sahih. Maka bela kucing bagus tak? Bagus. Tapi adakan tempat dia dekat luar. Jangan bawa masuk dalam rumah. Ini kadang-kadang kita masuk rumah ni, bau kucing, bau tai kucing ni tak tahu nak cakap. Solat duha dalam rumah, bau tai kucing. Bayangkan. Tak kena langsung. Buat boleh, tapi seharusnya seiring dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah bela kucing pula tu, kucing kita banyak pi berak ke rumah orang, lagi teruk. Orang tegur, marah ke orang pula, lagi teruk. Akhirnya dia dengan kucing 2 kali 5. Kenapa? Sebab buat tidak berpandukan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ni kita sedang masuk Muharram. Ada orang banyak dah bagi tahu dalam medsos, media sosial kita ni. Grup-grup keluar dalam grup bahawa puasa pada 1 Muharram, puasa 1 Muharram dan solat sunat pada 1 Muharram adalah fadilat daripada Nabi SAW. Itu pembohongan yang sangat besar. Tak ada satu pun hadis yang sahih suruh kita puasa 1 Muharram dengan fadilat kita akan masuk syurga lebih daripada orang lain. Tak ada. Puasa yang benar-benar ada dalam hadis bulan Muharram adalah pertama sekali hari yang dipanggil Ashura, hari yang ke-10. Nabi suruh puasa hari Ashura, kita kacau bubur, puasa tak juga.
Itu jadi masalah kita. Dan Nabi kata kalau aku hidup di tahun hadapan, maka puasa aku akan buat 9 dengan 10 untuk tak mau sama dengan orang Yahudi, ataupun 10 dengan 11. Itu je 3 hari yang disuruh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau awak nak puasa banyak, boleh. Jangan kaitkan, oh ini Nabi suruh, ini ada fadilat. Yang tu tak boleh. Nabi kata dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berdusta atas nama Nabi sekian-sekian, maka siap tempat duduk dia dalam api neraka Jahanam. Sama juga kita nak baca doa awal tahun dan akhir tahun, bacalah, tak ada masalah. Tapi jangan pakai hadis palsu. Barang siapa baca doa awal tahun dan akhir tahun, maka akan berkatalah jin dan jin kafir, setan dan iblis, kami ni rosak binasalah kehidupan kami sepanjang tahun depan. Itu hadis palsu, mungkarul hadis. Nabi tak pernah baca doa awal tahun dan akhir tahun, kerana zaman Nabi belum ada tahun, yang ada bulan aja. Tahun bermula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Umar pun tak ada majlis baca doa awal tahun dan akhir tahun. Jadi kalau nak baca boleh? Bolehlah, kena umum. Boleh tak? Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dosa tahun lalu ya Allah. Kurniakan keberkatan bagi kami di tahun baru nanti ya Allah. Boleh. Tapi jangan kata fadilatnya begini, kata Nabi begini, kata Nabi begini. Bohong. Besar dosanya. Itu. Jadi hati-hati dalam bab ini. Sama begini. Abu Hurairah, dia menyampaikan hadis yang sahih. Dan kata Abu Hurairah atau Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata, ya Rasulullah, fa'anbi'ni, bagi tahu pada aku, bi'amalin in amiltu bihi dakhaltul jannah. Tolong bagi tahu kepada aku apa lagi atau apakah amalan-amalan yang apabila kita beramal, aku akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kita nak buat di awal tahun ini. Apa Nabi kata? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshis salam. Sebarkanlah salam. Selesai. Tugas pertama, sunat bagi salam. Jawab salam wajib. Tapi sunat bagi salam itu jalan untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Jumpa je, Assalamualaikum. Lagi bagus, Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi bagus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa kalimah ta'ala wabarakatuh. Tak ada dalam hadis sebut Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu tak ada dalam hadis. Jadi yang ada Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, selesai. Jangan tambah yang lain. Kenapa? Apa yang Allah suruh itulah yang paling baik. Apa yang Nabi suruh itu yang paling sempurna. Udah, selesai. Mau masuk syurga, tugas pertama kita adalah sebarkan salam. Jumpa bagi salam, jumpa bagi salam, jumpa bagi salam. Hubungan kita akan lebih akrab di antara umat Islam, dan umat Islam akan jadi kuat di dalam perpaduan dan silaturahim mereka. Itu dahsyat. Ya, jangan jumpa morning, how are you? Ke mujhe tumse muhabbat hai. Itu kan ya, pyar karte hai. Udah apa lagi dia cakap gitu? Dak, bagi salam dulu. Ya, bagi salam dulu. Kalau nak tanya apa pun, bagi salam dulu. Itu kaedah. Bagi salam antara lelaki dengan lelaki, antara mahram kekal dengan mahram kekal. Tapi kalau antara lelaki dengan perempuan, hati-hati. Ada kadang-kadang dipisahkan salam itu. Kadang-kadang orang lelaki bagi salam dengan bini orang pun bahaya juga. Ya, ada kadang-kadang ada niat yang tak berapa elok, dengan bini dia tak bagi salam, bini orang dia bagi salam. Itu pun hati-hati juga tu. Maka tak boleh. Itu ada perbincangan, ada perbincangan. Orang perempuan kalau orang lelaki bagi salam, maka hati-hati tunduk. Gitu sudah. Itu kan ya. Baik.
Itu hal. Dan orang hidup bagi salam, orang mati juga kita disuruh bagi salam. Lalu sebelah tanah perkuburan, sunnah dia Assalamualaikum. Cukup. Kalau dah tak reti sangat dah, niat bagi salam kepada orang mati. Kalau dapat pahala dah. Baik sikit, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Bagi sikit. Baik sikit, Assalamualaikum ya ahli diyar. Wahai penghuni taman. Ya, lagi bagus, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera di atas kalian penghuni taman-taman di antara taman bahagia orang Islam dan orang mukmin. Ketahuilah, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, tak lama lagi kami akan menyusul kalian. Doa tu tak sampai hati nak baca. Bagi salam, baca doa, kita sekali ikut. Udah. Kan, tapi itulah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi salam. Ziarah rumah orang, bagi salam. Orang perempuan yang rajin bincang-bincang tepi rumah, tepi blok, tepi apa kayak gitu gini, kaedah dia bila pergi rumah orang bagi salam. Pintu mana? Pintu depan. Kaedah bagi salam 3 kali. Assalamualaikum. Oi, tak jawab, entah sakit perut ke tuan rumah ni, tunggu kejap. Jangan bagi Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Itu tak boleh, mengganggu tuan rumah. Bagi salam. Berhenti kejap, tunggu. Dia tak jawab, tak lama lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali. Tunggu lagi, dia tak jawab, entah gaduh laki bini ni. Bagi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu je. Dan bila tunggu dengan asas macam tak ada kot, maka pusing, calo betek, calo kerteh. Tak reti-reti, balik le. Ini tak, pintu depan tak buka, pergi pintu belakang. Selipar ada, motosikal ada, kereta ada. Buat apalah rumah tu? Tak. Buka tingkap lah tu aku. Tak ada ke? Ini bukan tetamu ni. Kan ya? Jangan terima tetamu macam ni. Maka bagi salam begitu, udah selesai selepas tu. Masuk rumah, saya daripada Bukit Beruntung datang sini bersama isteri saya. Mana dia tah? Kat bawah ke kat atas saya tak pasti. Katakanlah anak-anak saya tak ada keluar mengajar semua, rumah kosong. Sama ada rumah kosong atau rumah ada orang, kejap lagi lepas ceramah saya balik. Balik je buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. 1, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Udah. Tapi kalau dengar ada orang jawab, sedangkan rumah kita kosong, tutup balik, lari. Jangan tunggu. Itu kan ya. Sebab jin dia jawab, tapi kita tak dengar. Tapi kalau dengar, penyamun lah tu. Udah, lari, selesai. Tu bagi salam. Untungnya bagi salam. Kan ya, cukup-cukup seronok. Maka, anugerah untuk kita masuk syurga hanya dengan ucapan salam sahaja. Kalau itu pun kita tak nak, susah lah. Allah bukan suruh kita derma 3-4 juta baru nak masuk syurga, tak. Salam aja jangan berat di mulut itu, dah selesai. Ya, maka jaga. Samalah angkat telefon ke begitu begini, maka ucapan salam itu sangat-sangat disuruh di dalam agama. Salah satu jalan kita ke syurga untuk kita bawa di tahun baru 1445. Yang kedua, wa atibul kalam, iaitu ucapkanlah perkataan yang baik. Nabi kata syarat orang beriman, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, maka falyaqul khairan aw liyasmut, cakapnya baik sahaja, dan yang lain kalau tak ada benda nak cakap maka diam. Itu paling utama. Ini bercakap tak habis-habis. Kadang bercakap pasal dia tak ada masalah lagi. Bercakap pasal keluarga dia okey lagi. Last kali dia bercakap pasal orang lain, maka jadilah umpat keji, haram.
falyaqul khairan. Siapa yang nak masuk syurga, mulut dia kena baik, maka ucap benda-benda yang baik. Ucapan yang baik ni apa? Al-Quran. So tahun ni banyakkan baca Quran. Tuan-tuan, Quran ni dia ada 5 hak. 5 hak yang saya duk ingatkan anak-anak tahfiz saya. Yang pertama, baca. Baca Al-Quran. Ya, baca. Alhamdulillah, saya puji orang perempuan, sebab orang perempuan ni dia baca Quran kuat, malah dia belajar ilmu Al-Quran pun dahsyat. Orang perempuan ni belajar tajwid daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Nun mati, nun mati, nun mati, nun mati. Kita tanya, akak, acik, nun mati jumpa ta? Ikhfa ustaz, dengunya 2 harakat. Kita tanya yang ini, mad arid li sukun ustaz. Kita tanya yang itu, mad lazim kalimi musaqqal ustaz. Tu orang perempuan. Kita tanya lakinya, bang, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, ha ha ha, mati. Tu kan. Tak nak belajar. Quran pertama baca. Baca mengikut kadar kita belajar dan kita mampu. Kita takkan mampu baca macam tu imam kita. Dia belajar pengkhususan Al-Quran. Makhrajnya elok, lantunannya elok, fasahahnya cantik, begitu begini elok. Boleh tak kita ikut cara dia? Boleh. Tapi mampu tak kita menyamai dia? Tak mampu. Kerana semua orang ada kelebihan yang berbeza-beza. Ada orang mungkin dia tu baca Quran tak berapa cekap. Tapi masjid saf pertama selalu. Ada orang cekap baca Quran, masjid tak datang-datang. Masuk pertandingan je Qurannya tu. Itu macam tu. Jadi itu pertama baca. Yang kedua, faham isi kandungan Al-Quran. Hari ni Al-Quran, kalau tuan-tuan perempuan fikir tengok ya, apa Al-Quran jadi hari ni? Alat jampi-jampian nang buti nang kui buti kui. Udah demam bila gangguan jin, bila itu dan ini baru baca Quran. Sungguh ini masalah kita. Al-Quran jadi bahan gantung-gantungan yang ditulis secara khat, yang banyak bunga daripada tulisan, daripada kita gantung sampai jatuh pecah, tak faham-faham isi kandungannya. Al-Quran jadi bahan dibaca di atas kubur dengan mengambil upah 6-7 ribu satu kali khatam. Ini Al-Quran pada akhir zaman pada hari ini. Ini termaktub dalam hadis yang sahih. Nabi kata akhir zaman akan ada satu golongan manusia yang memperdagangkan Al-Quran dengan mengambil upah daripada bacaannya. Bukan dimaksudkan kepada guru Al-Quran, bukan. Guru Al-Quran dia mengajar orang tu bayar RM30, RM50 itu biasa. Tapi yang baca Quran, sekali membaca Al-Quran dengan qiraat dan sekian-sekian, baca RM5,000. Ambil upah bila ada orang mati, baca Quran atas kubur. Ini benda yang memang dijelaskan keharamannya, dilarang oleh Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran ni hendaklah diamal. Apa yang kita baca, kita faham dan kita amal. Yang keempat, cuba hafaz. Saya kata tadi anak-anak murid saya, Alhamdulillah, walaupun bukan semuanya boleh dapat syahadah pun. Ada yang masuk 3 tahun berhenti, dapatlah 6-7 juzuk, contohnya begitu. Tak apa, paling tidak usahanya. Usaha. Kita tu, tuan-tuan cuba bayangkan perbezaan. Kenapa susah sangat kita nak ngapal Quran berbanding kita hafal lagu contohnya. Hafal lagu. Zaman dulu, zaman 50-an. Zaman 50-an. Vadakaro nahi chodo, gitu merasar. Jahan tum ho, वहाँ मैं भी हूँ. Sambung. Tahun 50-an. Tahun 85. Tujhe dekha koi jana sanam. Hafal. Tok Imam kalau lupa, tak ada siapa sambut, diam. Kalau lagu semua orang hafal. Kenapa jadi gitu? Pertama, mulut selalu nyebut. Kedua, mata selalu tengok. Ketiga, telinga selalu dengar. Kalau itu yang kita buat, maka itu yang kita dapat. Tapi kalau mulut selalu nyebut Quran, mata selalu tengok Quran, telinga selalu dengar Quran, insya-Allah itu yang kita dapat. Itu je perbezaannya. Kalau nak ngapal Quran bagaimana? Guna kaedah ini je.
Jangan ngapal Quran gini. Udah tengok gini kan? Contoh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Tutup. Wasari'u sampai mati tak dapat. Dia dapat 2 hari, tinggal 3 hari, hilang terus. Dia bukan gitu. Dia bukan gitu. Gunakan kaedah mata kita tengok, selalu baca, selalu dengar, selalu insya-Allah dia akan lekat. Tok Imam kenapa tak lupa surah Sajdah? Sebab dia terpaksa baca. Kalau dia tak terpaksa, dia pun lupa. Iya, sungguh. Untuk jadi hamba yang dekat kepada Allah, yang kuat beribadah, dalam ibadah kena paksa. Kalau tanya hawa nafsu kita, buka surah Yusuf surah 12 ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ketahuilah bahawa hawa nafsu sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Itu nafsu kita. Kalau tanya nafsu, memang tak nak, tak payahlah gitu gini. Maka kita mengambil hak, pertama baca, kedua faham, ketiga kita cuba amal, keempat kita hafaz, dan kelima ajar orang lain. Ni ruang Al-Quran. Ajar orang lain. Siapa kita ajar? Tu isteri kita ke atas. Buat apa kita jadi suami dia? Paling tidak kita tegur. Baca Fatihah, cuba-cuba dia baca. Dia tiba-tiba dia baca Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah Allah bila yalla. Tak ada. Begitu. Didik sikit je. Dan inilah kaedah yang diajar. Azan ke? 9 minit ya. Ini kaedah yang diajar dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam 2 bab dulu. Pertama, sebarkan salam, yang kedua adalah wa'atibul kalam, iaitu cakap benda yang baik-baik, yakni Al-Quranul Karim. Insya-Allah kita sambung sekejap lagi, sikit lagi sini.
La haula wala quwwata. Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا وبعث المقام المحمود الذي وعده إنك لا Okey, baik. Kita sambung sikit lagi. Kita melihat kepada usaha kita nak masuk syurga. Yang pertama tadi adalah dengan afsyus salam. Sebarkan salam. Jangan ganti dengan benda lain. Assalamualaikum. Jangan ganti dengan good morning. Jangan ganti dengan how are you. Jangan. Yang itu buat nombor 3, nombor 4. Tapi pertama salam harus dibesarkan. Yang kedua, teruskan untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Kalimah baik kita kata tadi Al-Quran. Kalimah baik kita kata juga adalah zikrullah. Zikrullah. Terutama lafaz ketika selepas salat. Bagi salam ya kanan dan kiri. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini semua diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang kurang pun. Malah kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam hadis sahih, subuh dengan maghrib, ba'da subh ba'dal maghrib, selepas subuh selepas maghrib, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Allah pelihara kita daripada subuh sampai maghrib. Baca lepas maghrib, Allah jaga kita sampai subuh pagi esok. Tu pun manusia sombong. Dia tak nak Allah jaga dia. Ini rugi. Maka zikrullah, yakni awalnya Al-Quran dan yang lain-lain ucapan-ucapan yang baik, insya-Allah. Itu yang kedua. Dan seterusnya yang ketiga, Nabi kata wasilul arham, jaga silaturahim. Silaturahim ni ada beberapa hal. Yang pertama, tolong teguhkan silaturahim yang sedia ada, yang mahram kekal, yang datang daripada rahim ibu tu, yang dia tidak batal wuduk dan diharamkan kahwin tu. Yang tu tolong jaga. Dosa besar memutuskan hubungan silaturahim. Tak sama dosa besar kita putus dengan kawan dan jiran, tak sama berbanding dengan putus dengan orang yang datang satu perut dan satu rahim tu. Ini besar dosa dia. Jadi yang ni teguhkan. Tidak ada pergaduhan antara laki bini, antara mak bapa, antara anak beranak dan sebagainya. Silaturahim yang kedua, siapa? Tolong damaikan balik orang yang berpecah dan putus. Bukan kita jadi tukang tepuk dia orang bergaduh, bukan. Damaikan balik orang yang bergaduh. Jangan seronok berbincang tentang pergaduhan orang. Dan yang ketiga, bina silaturahim baru. Jaga yang sedia ada, damaikan kembali yang dah putus, bina silaturahim baru. Macam mana nak bina? Anak awak nak menikah, mungkin dapat bakal menantu orang Johor, maka berbaik-baiklah dengan mereka, dapat lagi. Ataupun bini awak dah mati, macam mana nak bina silaturahim baru? Menikah lain. Itu je. Ya ke Ustaz? Ya. Saya, isteri saya meninggal bulan 3, bulan 5. Ya. Kenapa? Sebab itu Allah suruh. Tak payah susah-susah lah. Kan? Ya, jadi yang mana yang Allah suruh, Allah benarkan, tak ada masalah. Itu kebaikan. Maka ini silaturahim. Sesekali jangan mati dalam keadaan putus silaturahim. Hadis clear sebut la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga. Putus silaturahim. Terutama ahli yang datang daripada sedarah daging itu. Yang tu sangat dahsyat.
Ya, baik. Dan yang keempat, macam mana nak masuk syurga? Waqumu billaili wan nasi niam atau naum, tidur. Bangun dan solat tahajud di ketika orang lain tengah tidur. So ada 4. Tahajudnya kaedah dia mudah. Kata ulama, tahajud yang pertama adalah apa-apa solat sunat selepas isyak. Ustaz, saya buat tahajud lepas isyak. Ustaz, lepas-lepas ba'da isyak saya terus buat tahajud. Apa hukumnya? Hukumnya lebih baik daripada tak buat langsung. Tu je. Tapi dapat pahalanya apa? Dapat pahalanya kalau kita ambil exam dapat D. D, tapi lulus. Bukan F, fail bukan. Tak dapat E, dapat D. Ustaz, boleh tak kalau saya buat tahajud tu, habis ceramah ni, saya balik rumah, sebelum tidur, tunggu, pukul 12, 1 minit saya buat tahajud. Awak dapat, kalau macam ni pahalanya apa? Pahalanya C. Kredit, boleh masuk college kalau 5 kredit. Kan. Ustaz, saya bukan tahajud tu tidur dulu. Nantilah tengok kalau awak tidur sampai tak bangun, apa cerita. Memang syarat bagusnya tidur dulu. Tapi kalau tidur, jaga pukul 9, tak ada harapan, baik tak payah tidur. Baik, saya tidur dulu Ustaz. Saya bangun, saya buat pukul 2 pagi tahajud. Boleh ke tak boleh? Boleh, dapat B. Tapi sayang, orang yang bangun pukul 2 ni, pukul 3 ni, takut-takut terlena pukul 4, jaga pukul 8. Bahaya, sebab pada waktu itu adalah waktu tidur yang sangat tenteram. Jadi macam mana nak tahajud? Tahajud kata Nabi sepertiga malam yang akhir, atas daripada pukul 4 dan ke atas. Tahajud. Dan saya selalu ajar anak-anak murid saya tahajud mereka setiap malam. Tapi macam mana cara tahajudnya? Hari ni kan masuk subuh dekat pukul 6. 5.58 ke 5.59 gitu lah. Maka awak bangun 5.30 pun sempat nak tahajud. Sunnah dia tuan-tuan, ni tahun baru ni besok. Bangun pagi pertama sekali, jaga saja gosok muka. Dengan 2 tapak tangan, gosok. Ustaz, kalau tak gosok, sunnah Nabi dia menggosok wajahnya. Dia menggosok bekas tidurnya. Itu sunnah. Jangan tak buat. Kenapa? Free dapat pahala. Buat aja, udah selesai. Rupanya bila kita amal, kita akan jadi fresh. Kedua, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketiga, buat apa? Kemaskan tempat tidur. Keempat, baru pergi ambil air. Untuk buat apa? Pertama, basuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa perlu basuh tangan bangun tidur? Nabi kata waktu tidur, kalian tak tahu tangan kalian pergi mana. Ada tidur garu itu, garu ini, garu itu, tidur pegang anu sampai pagi. Takkan bangun-bangun buat cekodok pisang aja. Itu sunnah dia. Seterusnya buat apa? Istinsyak air ke dalam hidung. Ambil air, sedut. Dan kemudian buang dengan tangan kiri. Berapa kali? 3 kali. Hadis Muslim. Kata Nabi, ketika kalian tidur, setan beranak pinak dalam lubang hidung kalian. Sebab tu susah nak bangun subuh. Susah nak sedekah. Orang lain sedekah, dia al-bakhilun wal kedukutun. Iya. Orang lain ke masjid siang malam pagi petang, dia masa baca doa je baru datang. Lepas tu tak ada dah. Itu berat, ya. Maka itu istinsyak air ke dalam hidung. Lepas tu baru ambil wuduk. Wuduknya Nabi, airnya, tuan-tuan belajar hadis, biasa Nabi ambil air wuduk lebih kurang 500 ml sahaja. Botol mineral yang kecil tu, yang ni 350. 500 ml sahaja. Maksimum kajian ulama terhadap hadis wuduknya Nabi 700 ml sahaja. Kita tiap-tiap hari ambil wuduk bukan 500 ml. Bomba tengok pun takut. Kadang jubah bukan main. Serban besar semua elok. Tasbih ni pegang atas, labuh sampai ke bawah. Tapi masa ambil wuduk, rupanya innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Saudara setan rupanya. Kenapa? Sebab dia ambil wuduk tak kena dengan cara Nabi. Itu. Lepas ambil wuduk, baca doa tadi, ya syahadu an la ilaha illallah wahdahu
la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa nak tambah, itu riwayat Bukhari. Siapa nak tambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu riwayat Imam Tirmizi. Wa ja'alni min ibadika salihin, tak ada dalam hadis yang sahih, tak payah baca. Kadang begitu, harus. Dan uruskan diri kita mengikut sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, tak apa. Yang ni Nabi kata bangun di kala orang lain tengah tidur. Kita bangun tu, lepas selesai tu ambil wuduk, buat solat tahajud. Solat tahajud ni apa maksudnya? Solat sunat. Macam mana niatnya? Ni kita orang Melayu kan dia susah sikit dengan niat. Sebab tu orang Melayu tak banyak solat solat jamak kasar, dia tak banyak. Orang Melayu pun dia solat jenazah pun tak banyak. Dia fikir macam mana nawai tu ke akan silat-silat keluar saumarodin. Usalli fardu saumarodin arba'a raka'atin. Udah campur aduk habis. Tak. Niat dalam hati tu ada dah, cukup. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Taala, dah. Selesai. Allahu Akbar. Jangan tinggal doa iftitah. Doa iftitah ni Nabi kata siapa baca Allah buka pintu langit, terima terus amalnya. Tapi kita nyombong, tak payahlah baca solat sunat. Sunat ke wajib ke baca? Ustaz, panjang doa iftitah. Yang kau baca yang panjang kenapa? Doa iftitah tu ada berapa Ustaz? 12 jenis. Awak ngapal satu aja. Awak baca 2 tu serentak disambung. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai, cukup. Sah, hadis Muslim. Ataupun Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan sampai habis. Dah, cukup. Ataupun tak nak, Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ataupun tak nak yang tu, Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. 12 jenis. Solat tarawih kadang-kadang tok imam pun tak baca, bukan kata makmum. Ni pun tok imam pun perangai tak senonoh juga. Ya sungguh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tak, tok imam tak rasa ke besarnya tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bagi 12 pilihan. Kita ambil pilihan yang ke-13. Tak baca tak apa, sunat. Akhirnya menyunat sampai ketua. Rugi ni kehidupan kita. Sebab yang fardu kita tak sempurna. Kalau tak buat yang sunat, maka tak adalah tambahan dia. Lopongnya banyak, lubangnya banyak, koyaknya banyak. Tambahlah yang sunat sebagai jalan untuk jahit dan sempurnakannya itu. Udah selesai. Salat tahajud kalau tuan-tuan nak mula besok, buat 2 rakaat sudah. Jangan buat sampai 20. Merapu. Lagi 20 tahun belum tentu buat. Hari ni buat 20 tahun lagi belum tentu buat. Mula dengan 2 rakaat cukup. Macam mana? 2 rakaat tu je. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca Al-Fatihah dengan tenang. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladdallin. Jawa Timur ke hari itu? 8 rakaat, 20 rakaat, 8 menit. Ingat tu solat tu mak bapak dia yang punya ke? Amboi. Kan ya? Tenang aja. Baca ayat mudah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ataupun ayat yang paling akrab dengan kita. Inna a'tainakal kautsar. Begitu.
Sampailah rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Tenang aja. Allahu akbar. Rukuknya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subhana Rabbiyal Azim. Allahumma ghafirli. Semua hadis sahih. Kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita gabung. Kita gabung. Kita suka baca yang panjang. Nah, kalau ikut hadis Bukhari, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Yang tu saya baca. Hadis tu lebih sahih kalau ikut ya. Baik, tak apa, tenang-tenang. Jangan gini. Allahu akbar, sebedi bendi. Apa benda dia cakap pun tak tahu. Sujud, Allahu akbar, sebela bendi. Apa benda tak? Dah tenang-tenang aja. Baca bagi habis semua tenang. Alhamdulillah selesai. Selepas 2 rakaat tahajud, buat solat witir berapa rakaat? 1 sudah. Memang muka kita layak itu aja. Kita tak kuat belajar buat itu aja. 1 rakaat aja. Baca di dalamnya Al-Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, dengan qul a'udzu birabbin nas. Ataupun hadis lain kata Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Sudah. Disarankan kita baca doa qunut pada setiap malam. Tahajud, witir yang 1 rakaat tu, mulakan yang ni dulu. Ustaz, 3 rakaat ni takut tak sempat Ustaz. Senang, divide by 2. 2 rakaat tahajud jam 5.30 pagi atau 5.45, 1 rakaat solat witir buat sebelum tidur. Ini hadis sahih, riwayat Abu Hurairah. Balik rumah kejap lagi udah makan. Malam ni ada makan malam ni. Contoh ceramah kalau tak ada makan tak sedap. Iya sungguh. Kalau boleh mau bungkus. Okey, baik. Contoh, katalah tak ada makan, kita balik di rumah, buka baju gitu tu rehat, makan dan time nak tidur, sunnah kita berwuduk. Sebelum tidur, wuduk tu buat solat sunat witir dulu 1 rakaat. Selesai. La witrani fil lailah, tiada 2 witir dalam 1 malam. Dah, besok tak payah buat witir lagi dah. Cukup bangun buat tahajud 2 rakaat. Masa selepas tahajud dengan witir buat apa? Minta ampun. Sebab kita banyak dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah, Allah suruh sujud dan sembah, kita syirik. Percaya dengan jin. Pergi cari jodoh, cari rezeki, pergi berdoa di Pulau Besar, Melaka. Macamlah Kelanggit ni tak ada tempat berdoa. Duit tak ada, pergi cari bomo. Bomo tu sendiri pun isap rokok daun, tak mampu beli rokok. Sigaret tu tak mampu lah. Jumpa bomo cari harta korun, bomo tu pun rumahnya sengit, duit tak ada nak dibetulkan. Apa senang-senang ditipu orang ni. Pelik bin ajaib. Janganlah buat benda-benda pelik gitu. Salah dengan Allah ini syirik besar tu. Salah dengan Nabi, Nabi suruh ikut sunnah, kita banyak buat bid'ah. Salah dengan mak bapak, kita banyak meninggalkan mak bapak, tak taat dan tak bagi kebahagiaan kepada mereka. Bukan bagi duit, bukan, tapi bagi kebahagiaan kepada mereka. Ayah saya baru meninggal minggu lepas, umur 85 tahun. Dia meninggal, saya terima berita ketika saya bagi ceramah kuliah subuh di Merlimau, Melaka. Ya, alhamdulillah, bila kita ada ilmu, bila ayah meninggal, kita bagi tahu dengan orang kampung, tenang je, tunggu saya sampai. Kami adik-beradik nak uruskan sampai habis. Kita tak serah pada pihak masjid. Kenapa? Pihak masjid tolong tengok aje, mana yang tak betul tolong betulkan. Itu aja. Ini kadang-kadang kita tak ada ilmu, maka kita suruh orang lain buat, dan kita tak boleh bagi khidmat terakhir. Nah, pada mak dan ayah kena jaga. Pada pasangan hidup kita, selagi dia ada, tolonglah jaga bagi elok-elok. Bukannya susah. Bini sekarang cerdik-cerdik. Orang perempuan sekarang ni yang mati orang lelaki begini jenazah, yang baca Yasin keliling orang perempuan.
Kan? Yang kuat bersedekah orang perempuan. Orang perempuan sekarang ada grup marhaban. Orang lelaki meraban. Grup baca Yasin bersemuka dan online orang perempuan. Semua. Ya, jadi orang perempuan ni sekarang ni tak susahlah nak jaga. Tapi cuma susahnya bila dia dah banyak ilmu, dia condemn lelaki. Ustaz, dan ini soalan yang berlaku pada saya ni. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya ni nak solat jemaah dengan suami. Tapi suami bila dia baca tu, saya dengar macam bunyi Jerman. Baca Quran. Saya dengar tak tahu tajwid ke mana, apa ke mana, ini ke mana. Adakah saya perlu menegur atau saya mufarraqah? Oh, boleh nak mufarraqah saja. Imam, jangan kita kata dia semua salah. Satu pengajiannya, satu qiraatnya begitu. Tiba-tiba tu imam kita kan isyak-kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Biasa dengar gitu. Tapi sekali ni tak. Dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyembunyikan bismillah. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan pandai-pandai subhanallah. Jangan pandai-pandai tegur. Kerana dia baca qiraat lain. Jadi jangan pandang orang tu semua salah aja. Bukan salah. Bila kita nampak orang lain pelik, itu tanda kita tak ada ilmu. Kerana ilmu agama ni dia sangat luas. Kami beruntung bila mengaji, kami belajar kitab 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Rahmatullah alaih atas mereka. Maka sebab itu, kita kalau betul-betul nak buat tuan-tuan, ini mukaddimah apa mukaddimah pula. Khulasah dan kesimpulan kita. Pertama, start daripada hari ini ni. Bila jumpa, bagi salam. Bila berpisah pun, Assalamualaikum. Jaga yang tu, syurga kita. Yang kedua, jaga mulut kita. Jangan suka mengata ke orang. Ni tambah-tambah kada musim musim PRN ni. Mulut tu tutup sikit. Jangan bercakap kalau kita tak reti tentang perkara tu. Diam. Jangan besok ada orang tuntut di akhirat besok. Dan orang perempuan, jangan sembang sangat pasal artis. Baru-baru ni kan kes gitu. Orang perempuan kata, Ustaz, apa hukumnya Ira Kaza merampas Puteri Sarah daripada Samsul Yusof? La ilaha illallah. Tak ada kerja. Awak tak ada kena-mengena dengan dia orang. Bila nampak dia orang ada masalah, doakan mereka, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Ya Allah, mudah, jangan kau susahkan mereka. Akhirkan masalah mereka itu dengan kebaikan. Udah selesai. Nyebuk kita. Komen itu, komen ini. So, cakap benda yang baik. Kalau tak ada, diam. 2, jalan syurga. Ketiga, buat apa? Ketiga, jaga silaturrahim. Cek kita sekarang ni ada ke tidak bergaduh dengan orang sehingga putus silaturrahim. Maka yang ni segera pergi damai sebelum kita mati. Kalau tidak, tak ada tempat kita dalam syurga. Dan yang keempat, mula solat tahajud besok pagi, bangun. Alhamdulillah, kita diberi ruang elok sebab subuh masuk lambat. Jadi tahajud boleh last minute pun tak ada masalah. Boleh ada masa lagi. Bangun 5:30, gosok gigi apa gitu gini, solat 2 rakaat, udah kejap lagi solat witir, buat siap-siap. Ustaz, saya nak balik buat kat rumah. Kalau ada harapan ke. Kalau tak ada harapan, baik buat di sini. Tu kan kadang balik-balik tu tak ada harapan. Maka itulah berkehendak. Tuan-tuan, kenapa? Abu Dzar Al-Ghifari kata, nyawa kita cuma ada 3 saat. 1 saat telah digunakan sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Itu je. Saya umur 53 tahun. Saya nak reverse pergi umur 52. Tak ada harapan. Kalau rugi-rugilah. Kalau untung-untunglah. Umur 53 tahun, berangan nak pergi ke 54. Belum tentu.
Takut saya mati ketika umur 53. Jadi orang yang benar-benar dekat dengan Allah, mau berubah, adalah betulkan dia pada saat Allah bagi waktu pada dia. Sekarang lah. Jangan tangguh. Apa saja. Nak buat baik jangan tangguh. Nak tinggal kejahatan jangan tangguh. Kalau tangguh itu, kata ulama bagi penutup ceramah kita, ulama kata kelalaian adalah satu jenayah yang paling besar dalam kehidupan seseorang. Kenapa tak solat? Lalai. Kenapa tak pergi masjid? Lalai. Kenapa tak jaga isteri dengan baik? Lalai. Kenapa tak bagi ilmu anak Al-Quran dan sebagainya? Lalai. Kenapa tak sedekah? Lalai. Lalai. Dan kelalaian inilah yang merosakkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah mengurniakan kebaikan. Baik, satu dua soalan sebelum kita tutup. Apa-apa je boleh, insya-Allah. Saya sebab selalu buat program Tanyalah Ustaz. Jadi kita buat program ni TV10 lah. TV10 belum ada lagi. Kita buat TV10. Satu dua soalan, silakan. Kalau ada insya-Allah. Okey, tidak ada halangan, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya dengan AJK. Kalau ada apa-apa soalan, hantar je WhatsApp. Jangan telefon ya. Sebab saya ceramah manjang. Jadi nak angkat telefon tu susah. Hantar WhatsApp, insya-Allah saya cuba jawablah. Ya, okey, baik. Sebelum tu kalau tak ada soalan, kalau tuan-tuan tengok ada pihak masjid letak tabung. Pihak masjid letak tabung, tabung tu ada poster muka saya sikit, kemudian adalah pusat tahfiz kami. Kami buat kutipan untuk belian barangan kering dan basah masakan untuk anak-anak kami. Kami belanja 60 hingga 70 ribu sebulan. Ya, di Bukit Beruntung. Pihak masjid ada masa buatlah rombongan pergi ziarah tempat kami. Kita buat program bersama dengan anak-anak. Ya, tak kisahlah program apa pun kita boleh buat. Jadi siapa-siapa pada malam ini yang teringin untuk bagi bantu kami bantuan sedekah dan sebagainya, maka dialu-alukan. Saya nampak ada tabung sini, tabung di atas saya tak pasti, tapi tabung dekat bawah saya nampak. Terima kasih kepada AJK Masjid yang susah-susah print dan tampal itu. Tabung ada kat situ, penuhkanlah tabung tu. InsyaAllah. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami di tahun yang lalu, ya Allah. Dosa besar maupun yang kecil, ya Allah. Dosa tersembunyi maupun yang nyata, ya Allah. Dosa dahulu yang sekarang jua, ya Allah. Dosa yang sengaja maupun tak kami sengajakan, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa anak-anak dan zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa teman pengajian kami, ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, kami mohon bantu kami dalam kami mengingati-Mu di tahun baru ini, ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur pada-Mu di tahun baru ini, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah di tahun baru ini, ya Allah. Ampuni mereka yang bersedekah di malam ini, ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami dalam taman syurga ini, ya Allah, satukan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.